ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kembali kita menjaga Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena perpulanya dan kaitannya itu adalah sama dengan yang telah kita sebenarnya maghrib dan roh semua. Alhamdulillah. Kemudian kita bersama lah boleh kita yang telah lalu. Kita kat mana dulu? Kat mana dulu? Bismillah kan? Ya, Bismillah. Kita dah belajar ataupun dah berkongsi beberapa siri awal tafsir Al-Quran Al-Karim. Daripada dulu prinsip dalam tafsir, kemudian jenis-jenis tafsir, kemudian zikir pertama yang kita baca dan kita belajar ialah Al-Quran Al-Karim, lafaz-lafaznya, kepentingannya dan hukum hakam serta perkara yang berkait dengannya. Itu speaker cakap sikit. Kuku-kuku gitu. Jadi kita dah lalu walaupun tidak banyak tapi sebenarnya bolehlah untuk kita menimba sikit ilmu pengetahuan yang kita ada dan kita amalkan insya-Allah taala. Pasal kita belajar ni untuk kita amal saja. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, direkod oleh ulama ahli sunnah kaum alimah Ibnu Rajab Al-Hambali. Dalam buku beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, salah satu buku hadis yang amat baik, yang menjadi rujukan juga lah di tingkat tinggi. Apa kata beliau? Ibnu Mas'ud sahabat Nabi lah. Kata beliau, apa kata beliau? Dia kata la yanfa'u ilmun illa bi amal. Tidak bermanfaat ilmu melainkan dengan amalan. Ilmu banyak mana pun lihat kepada amalan kita. Bahkan Allah Taala ataupun Nabi sendiri banyak mengait-ngaitkan ilmu ni dengan amalan. Dulu saya dah baca kata-kata Imam Al-Ghazali, al-ilmu imamul amal wal amal tabi'uhu. Ilmu dengan amalan ni dia macam imam dengan makmum, dia macam satu jamaah. Kalau ada ilmu saja, amalan tak ada. Tu imam saja ada, makmum tak ada. Ada dalam masjid, ada imam tapi tak ada makmum. Ada. Tempat saya dah pernah saya azan, saya qomat, saya imam, saya makmum. Pasal tak ada orang, biasa. Adalah sekali dua. Selama 8 tahun saya duduk situ ada sekali. Jangan tak ada. Bahkan dulu saya pernah sebut, mungkin tuan-tuan kita pernah sebut. Kita tengok ceramah apa nama almarhum Syekh Ahmad Yasin, salah seorang pengasas kepada Hamas. Dia sebut dulu dia kecil-kecil di Palestin, tempat dia lah di satu kampung. Dia kata masjid tak ada orang. Lepas tu dia kata walaupun apa yang berlaku di Palestin adalah takdir Allah, namun dia kata sedikit sebanyak kerana rakyat Palestin sendiri yang tak menjaga solat. Kan? Dia kata zaman kecil dia semayang, dia kata Pak Bilal selalu balik. Dia tanyalah Ustaz, tuan balik, dia kata Pak Bilal kata aku ni makan apa? Bilal aja. Jadi azan dia, semayang stop. Nampak? Kukuk jemaah pun tak ada. Kalau ada pun tak amat sedikit lah. Jadi cerita begitulah. La yanfa'u qaulun illa bi'amal. Tak bermanfaat suatu ilmu, satu kata-kata melainkan dengan amal. Kena beramal lah. Walaupun kita belajar 10 benda, kita buat satu benda lagi baru dah. Macam itulah ya. Terutama benda-benda yang bersabit dengan fardu kifayah. Ini kita belajar tafsir ni pun sebagian kecil dia belajar fardu ain sebenarnya. Tapi sebagian besar kita belajar ni adalah fardu kifayah. Nampak? Saya ajar dulu kata alhamdulillah banyak saya ajar tuan. Sampai 3-4 kuliah. Nanya fardu ain tu sikit, dia lafaz je. Bahkan sebagian ulama kata bukan fardu ain pun, pasal dia itu sunnah. Walaupun adalah segelintir kata alhamdulillah ni wajib. Antaranya Imam Daud
Az-Zahiri dan juga pendukung mazhab beliau Al-Imam Ibn Hazm Ibn Hazm Al-Andalusi kata wajib baca Alhamdulillah. Dia kata begitulah. Jadi dia kata benar. Wala yanfa'u, dia kata qaulun wa amalun illa bi niyyah. Tak bermanfaat pula kata-kata ataupun ilmu dan amalan melainkan dengan niat. Niat-niat dalam syariat ni dia ada dua. Satu niat ialah niat ibadah. Kalau sembahyang ada niat, itu niat. Kalau puasa ada niat. Yang mana tak sah ibadah melainkan dengan niat. Kenapa? Kerana nak membezakan antara ibadah dengan adat. Adat ni dia lain dengan ibadah. Ibadat lain, adat lain. Jadi nak membeza-bezakan itu perlu ada niat. Dan juga nak membeza-bezakan antara ibadah sesama mereka. Sembahyang ada yang sunat, ada yang wajib. Kita nak bezanya, baca semua sama, rokok sama, sujud sama. Niat tu yang membezakan. Nampak? Jadi penting niat itu. Salah satu sudut lagi memberi arti ikhlas. Ikhlas. Buat satu kerana Allah Ta'ala. Itu makna ikhlas. Dia kata kena niat. Sama ada dalam konteks ikhlas ataupun dalam konteks niat ibadah, yang penting kena niat. Pasal apa aku buat ni? Kita kena tahu lah. Kan? Kemudian dia kata lagi, la yanfa'u qawlun wala amalun wala niyatun. Dia kata illa bil ikhlas. Dia khususkan sikit sebagai daripada niat ni disebut ikhlas. Dan akhir sekali dia kata wala yanfa'u qawlun wala amalun wala niyatun wala ikhlasun. Dia kata illa bi muwafaqati sunnah. Tak bermanfaat kata-kata, perbuatan, ikhlas, niat, melainkan benar-benar menepati sunnah. Nampak? Jadi 5 benda ni amat penting. Jadi nak cerita begitulah ya. Walaupun kita belajar mungkinlah sebahagiannya melangkau pada perkara yang baru, tapi mudah-mudahan kita dapat manfaat dan kita boleh amalkan. Kalau tak tanya lafaz Alhamdulillah, ingat lagi. Test sikit. Kena ingat tu. Kita baca secara bertukar dan bersilih ganti. Gitu. Baik. Yang penting apa yang dibaca dan dilafaz oleh Nabi kita lafazkan. Boleh jadi ada satu lafaz yang kita suka lafaz itu, maka kita banyak baca yang itu. Tapi kita baca juga lah yang lain-lain sebab kita belajar. Lain lawan tak belajar dia tak tahu. Jadi kita dah tahu kan. Bila tak belajar jadi lupa. Contoh itu. Baik, ini kita nak masuk. Kemudian kita pun dah masuk Bismillah. Sebahagian daripada Bismillah pun kita dah masuk dah sebenarnya. Kita dah masuk tentang pertama ialah dia panggil kelebihan surah Al-Fatihah secara umum. Saya dah sebut juga sikit sebanyak lah, walaupun tak banyak. Kemudian saya dah sebut juga tentang hukum hakam Bismillah. Adakah Bismillah ini daripada Al-Fatihah ataupun daripada setiap surah, terutama di bahagian depan tu lah, ataupun bukan? Kita sebutlah satu atau dua kuliah. Bahagian ulama mengatakan Bismillah ni dia ada dua tempat. Pertama di awal setiap surah, ikut mushaf lah. Yang kedua ialah dalam surah An-Naml. Surah An-Naml pun ada innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu memang ayat lah. Ni ayat di kepala surah. Dan saya pun dah sebut tentang kepentingan Bismillah dari sudut dia ni ayat Quran dan juga dari sudut dia ni zikir. Sebut dulu kan. Segala perkara yang kita nak buat, kita kena sentiasa Bismillah, melainkan dalam setengah-setengah perkara yang tidak digalakkan ataupun tidak disunatkan langsung untuk kita baca Bismillah. Saya pun nak berkongsi juga tu. Nampak mazhab ulama dalam Bismillah pun itu saya dah sebut. Ini penting. Sebagian kata Bismillah adalah ayat bagi setiap surah. Pasal apa begitu? Pasal ada riwayat Nabi baca Quran selain daripada Al-Fatihah, Nabi baca Bismillah. Umpama Nabi ada satu riwayat Nabi nak baca Inna a'tainakal kautsar, Nabi baca Bismillah. Ada riwayat Nabi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi baca Bismillah. Bahkan Nabi kata dalam satu riwayat Bismillah miftahul Quran. Ini riwayat Imam Ad-Qutni rahimahullah ta'ala.
Bismillah adalah pembuka bagi Quran. Sementara pula Bismillah ni ada dalam mushaf. Jadi dia kata wajib ataupun apa, Bismillah ni memang daripada ayat kita kena baca. Tak kala kita nak baca mana-mana surah, melainkan surah Bara'ah. Kenapa Bara'ah tak ada Bismillah? Pertama, sahabat dan Nabi tak baca Bismillah. Yang kedua, kerana Bara'ah ini dikatakan adalah kesinambungan daripada surah yang sebelumnya, surah Al-Anfal. Ataupun juga dikatakan surah ini adalah berkaitan perang, berbeza dengan surah-surah yang lain. Umpama yang disebut oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata setengah dia kata apa? Dia kata Bismillah aman. Wa hadhihi surah laysa bi aman wa innama unzilat ala sayf. Dia kata Bismillah ni aman, keamanan. Manakala surah Bara'ah ni diturunkan di atas dasar perang, maka tak diturunkan ataupun tak dibaca Bismillah. Banyaklah pandangan ulama berdasar pada perkara ini, tapi nak sebut itulah. Jadi setiap surah kita nak baca, kita kena baca Bismillah. Itu satu pandangan. Antara pelopor pandangan ini Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala sezaman Imam Malik. Kemudian sebagian lagi kata Bismillah ni hanya kepada ayat bagi Al-Fatihah. Dia sebahagian daripada Al-Fatihah. Surah lain tak baca tak apa. Tuan-tuan nak baca Qul huwallahu ahad, tak baca Bismillah, tak ada apa masalah. Sebab dia bukan ayat daripada surah itu. Dia cuma permulaan kepada surah sebagai fasil. Fasil adalah pemisah. Mushaf, macam kita nak memisah-misahkan Bismillah surah dengan Bismillah. Cuma Fatihah je dia kata Bismillah itu ayat, kerana berapa nas yang sahih. Jadi hal lain tu tak Bismillah. Apa Fatihah? Tak baca Fatihah, tak baca Bismillah, tak sah sembahyang. Malah boleh berdosa. Kenapa? Allah Taala kata 7 ayat. Kan? Nabi kata as-sab'ul masani. Quran Fatihah ni 7 ayat. Ulama tafsir as-sab'ul masani 7 ayat. Dalam Quran Allah Taala kata as-sab'ul masani 7 ayat. Bila kita tak baca Bismillah, tak cukup 7. Maka nak kena baca di dalam sembahyang baik, di luar sembahyang baik. Dalam sembahyang tak baca Bismillah, tak sah sembahyang. Dan itu adalah pandangan sebagian ulama, termasuklah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i kita, dia kata wajib baca. Wajib baca. Saya pergi Mekah, tak imam tak baca Bismillah, tak tahu alhamdulillah. Orang saya nak ikut dia tu mana? Tak apa, ikutlah kan. Tak. Benda ni perbezaan pandangan di atas beberapa dasar dan pegangan masing-masing mengikut penilaian mereka. Jadi dia dah ikut macam tu kan. Tapi tak bermakna kita tak payah sembahyang berjemaah. Tuan-tuan, imam di Masjidil Haram boleh kata semua Hambali. Saya tak semak satu-satu lah, tapi melalui pembacaan kita, buku-buku karangan mereka ni Hambali. Mazhab mereka mazhab Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Mereka ni Hanabilah. Orang Hanabilah ni mazhab Hambali kan? Mazhab Hambali tentu isteri tanpa syahwat tak batal. Orang tanya Imam Ahmad, idza qabbala rajulun imra'atahu ala ghairi syahwat, apa la yatawadda? Imam Ahmad kata la yatawadda. Fa idza kana bi syahwat tawadda, fa in kana fa shalla yu'idu shalah. Imam Ahmad kata kalau tanpa syahwat tak payah wudu. Sembahyang. Tapi kalau dengan syahwat dan dia telah sembahyang, dia kena ulangi sembahyang dan kena ambil wudu. Contoh itulah. Kan? Kita yakin tak ya Imam Masjidil Haram sebelum dia nak sembahyang dia tak sentuh isteri dia? Kan? Kau dia sentuhnya. Walaupun kita tak tengok, walaupun semua ulama Syafi'i kata kalau kita tengok dia buat benda yang membatalkan solat, kita tak ikut, kita tengok tak apa. Itu taklid dipanggil bila dalil, taklid tanpa dalil. Nak cerita bila orang berpegang menyentuh isteri tidak batal, confirm dia sentuh isteri dia sebelum dia pergi masjid. Walaupun tidak 100%, sebahagian mesti dia. Kalau kita berpegang sentuh isteri tak batal. Kita duduk rumah isteri kita, belanggar tangan kan? Jadi confirm dia sentuh, dia mesti batal sebab menyentuh isteri dia. Walaupun kita tak tengok. Habis itu kita tak sembahyang belakang dia. Tidak begitu. Masing-masing berpegang dengan pandangan masing-masing. Ini khilaf tanawu, khilaf yang pelbagai.
Selagi mana masing-masing berpegang pada nas yang sahih, dia tidak ada berapa masalah sana. Cerita khilaf ni kalau berpegang dengan nas tidak diiktiraf, itu masalah. Kan? Itu ada masalah sikit. Tapi kalau sama-sama nas sahih, cuma kepahaman tu lain-lain, maka dia berbeza sikit. Perkataan dalam syarak ni tuan-tuan, ada yang disebut sebagai lafzul mustarak. Lafaz satu tapi makna dia banyak. Dia boleh dipahami dengan pelbagai wajah. Tak usah pergi mazhab lain. Saya sebut mazhab kita tentu paling senang. Nabi sebut dalam riwayat apa nama Ibnu Abbas, kullu ihabid dubira faqat tahura. Nabi kata setiap kulit bangkai yang telah disamuk, Nabi kata ia telah suci. Perkataan suci itu dia boleh memberi makna yang luas. Adakah suci sekadar kita bunuh, ataupun suci sampai boleh makan? Kata Imam Ramli, boleh makan kulit bangkai tanpa sembelih setelah dia disamuk. Kerana Nabi kata tahura, dah suci. Kita tak boleh makan sebab bangkai, makannya dia potong, tapi dah suci. Perkataan tahura, bangkai kulit mana makan, tak tergamak Ustaz. Tak tergamak tak kisah, ni cerita hukum. Memang kita tak makan pun, tapi nak bicara hukum. Kan? Ada semua benda kita tak buat pun, tapi bicara hukum. Jadi tu. Al-Imam Al-Haythami kata tak boleh makan. Tahura tu sekadar untuk isti'mal, untuk guna je. Nampak? Perkataan tahura, suci. Sejauh mana sucinya? Adakah sampai boleh makan? Dan kedua-duanya adalah ikutan Melayu Nusantara dalam mazhab Syafi'i. Dua-dua. Kita pergi kat Kelantan kan, sebagai tempat dia tak campur kekah dengan korban. Tak campur. Di Kota Baru punya tempat tak campur. Ada orang tanya saya, banyak tanya saya. Hari tu orang telefon dia tanya saya, dia nak buat korban kekah, dia boleh campur Ustaz? Ada semua Ustaz kata tak boleh ni. Tempat dia biasa buat, ada Ustaz kata tak boleh. Kan? Tempat saya buat. Dan dua-dua ni sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dah ada. Al-Imam Ramli kata boleh. Pasal dua-dua ibadah yang sama sifat. Ibn Hajar kata tak boleh walaupun sama sifat, tapi dia ibadah mustaqilah. Ibadah tu ibadah lain-lain. Kekah lain, ibadah korban lain, walaupun sifatnya sama. Nampak? Sama lah juga kalau kita dah ambil wudu kan, masuk masjid, kita nak sembahyang tahiyatul masjid dulu ke, atau nak sembahyang wudu dulu, ataupun kita nak combine sekali dua dalam satu. Bagi orang kata boleh combine sekali dua dalam satu, pasal sifat sembahyangnya sama dan waktunya sama. Orang kata tak boleh, kena sembahyang asing-asing. Nampak? Sembahyang tahiyatul masjid dulu baru sembahyang wudu, ataupun sembahyang wudu dulu baru sembahyang tahiyatul masjid. Dibolehkan begitu. Nampak? Kepahaman itu ada setengahnya tidak berdalil, cuma ijtihad semata-mata. Ada setengah dalil tapi kepahaman dia berbeza, sebab kadang-kadang nas Nabi ni dia ada kalanya dia boleh dipahami dengan pelbagai kefahaman, pentafsiran. Baiklah. Kalau kita belajar teramat banyak contoh. Saya bagi contoh satu tu je lah. Kan? Jadi ada setengah benda kita tak boleh terlampau rigid. Nampak? Kalau rigid susah kita nak amal ibadah ni. Pada Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tidak nak membebankan hamba ni. Inna Allah yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak senang, Allah Ta'ala tak nak susah. Yang terutama sekali dalam bab ibadah. Baik. Jadi bismillah tadi kan. Ada pula kata bismillah ni bukan daripada mana-mana surah. Bukan. Terutama di kepala tu lah. Surah An-Naml tadi memang surah lah. Ni mula-mula. Bukan. Bukan Al-Fatihah dan bukan juga pada surah-surah yang lain. Dan dia adalah pandangan Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ataupun rahmatullahi alaih, ataupun radhiyallahu ta'ala anhu. Ulama ulama kita boleh kata radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi jumhur kata rahimahullah lah. Sekali-sekala boleh lah disebut. Sebab kadang-kadang radhiyallahu ni dia khas untuk sahabat. Tapi boleh sekali-sekala. Baik. Dia kata bukan mana-mana surah. Bismillah ni bukan ayat kepada mana-mana kepada surah. Mana kata kalau kita baca Alhamdulillah, Al-Fatihah tak baca Bismillah, dia tidak mudarat apa-apa.
Dan Imam Malik ni guru pada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan di awal kehidupan Imam Syafi'i, dia betul-betul ta'assub, terkesan dengan mazhab Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i selepas dia keluar daripada Madinatul Munawwarah, dia pergi ke Baghdad, banyak fatwa dan karangan beliau cenderung kepada mazhab Malik rahimahullah ta'ala. Sebab tu Imam Syafi'i dia ada dua pandangan. Satu pandangan dia sebut sebagai pandangan qadim, pandangan lama semasa dia berada di Baghdad. Satu lagi dipanggil pandangan yang baru, pandangan jadid, semasa dia di Mesir. Dan pandangan dia yang lama tu mirip kepada pandangan Malik rahimahullahu ta'ala. Mirip kan? Bahkan sebagainya mirip pada mazhab Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dulu kita sebut kan, Imam Syafi'i kata kalau kita batal semayang, ketika semayang batal wudu, kita boleh ambil wudu balik, semayang sambung balik semayang. Itu mazhab Abi Hanifah. Jadi adalah di peringkat awal usianya dan keilmuannya dia mirip kepada mazhab mula-mula dia belajar. Sebab sebelum dia belajar dengan Imam Malik, dia belajar dengan anak-anak murid Abi Hanifah. Dia tak sempat jumpa Abu Hanifah, tapi dia sempat belajar dengan ashab, dia panggil Abi Hanifah, anak murid Abi Hanifah. Jadi begitulah kita. Dia kata bismillah, bukan daripada Al-Fatihah. Nampak? Sebab Nabi pun ada banyak sebut Al-Fatihah tanpa bismillah. Jadi dia kata bismillah ni sunat aja. Bismillah ni bukan ayat, kata beliau. Tak baca tak bawa batas maya, tapi disunatkan baca. Jadi kita mana ustaz? Kita buat apa yang kita belajar. Kan? Terutama Al-Fatihah. Baca bismillah. Nak baca perlahan boleh, nak baca kuat boleh. Cuma dengan Syafi'i dia saran nak baca kuat. Jika kita solat dengan bacaan yang kuat, kita baca perlahan kalau semaya tu perlahan. Tapi wa in jahara bihi fa hasanun wa in asarra bihi fa hasanun. Kuat pun baik, perlahan pun baik, tak ada masalah. Nampak? Begitulah kan. Surah-surah yang lain kita nak buat macam mana ustaz? Kalau boleh baca juga lah dengan surah Al-Baqarah. Baca juga. Tak rugi apa. Surah lain walaupun kita kadang-kadang semua daripada kita cenderung bismillah ni bukan daripada ayat. Tak apa. Kita baca juga sebagai fasil, pemisah. Kita ambil satu surah pada satu surah. Kalau kita tak baca bismillah, takut-takut berkesinambungan, padahal dia adalah dua surah yang berlainan, maka kita fasilkan dia. Bukan fasil. Fasil ialah kita pisahkan dia dengan bismillah sebagaimana yang telah terdapat dalam mushaf. Boleh? Ambil dah ulang kaji sikit sebanyak. Setiap kali mengajar orang kaji je ustaz bila nak habis? Memang kena ulang kaji sikit-sikit gitu. Kan? Kita tak lupa kita ni. Saya sayang ilmu kita dah sampaikan. Lepas tu saya pergi kan. Aku tak ingat dulu saya sayang. Habis tu saya sentiasa nak ingat. Tidak semua. Tapi hak mana saya kadang mengajar sejam, 2 jam. Inti dia 1-2 je. Hak lain tu banyak duduk kona sana kona sini tak apa-apa kan. Hak inti betul aku dia sebut dia. Nampak? Lama dekat setahun mengajar. Itu benda. Itu je benda. Hak lama tu cerita lah tu. Ni kita nak masuk. Kuliah kita yang seterusnya. Itulah pentafsiran kepada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah ni tuan-tuan, dia ada 4 ayat. Dia ada 4 kalimah. Dia ada 4 kalimah. Apa makna kalimah? Kalimah ni mana perkataan. Kalimah ni dalam syarak dia ada 2 maksud. Pertama, perkataan. Yang kedua, maksud dia ialah ayat. Dia guna kalimah. Nampak? Perkataan pun juga, ayat pun kadang-kadang disebut juga sebagai kalimah dalam syarak. Contoh kalimah la ilaha illallah tu bukan kalimah, itu jumlah, itu ayat. Kita panggil ayat lah. Orang Arab dia tak panggil ayat. Orang Arab dia sebut ayat cuma ayat Quran. Lain pada ayat Quran dia panggil jumlah. Kita ni ayat lah kok. Saya ingin makan nasi, ayat. Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Quran. Kita lalu tu Melayu ni. Arab dah. Ayat ni untuk Quran. Selain daripada ayat Quran,
kata-kata yang sempurna maksudnya dia sebut sebagai jumlah ataupun kalam. Kalam. Bukan qalam. Qalam tu pen, ni kalam. Banyak sikit. Kalam. Jadi Quran ini, tuan, bismillah ni dia ada 4 kalimah. Saya sebut tadi kan, yang contoh yang kalimah tu, pasal Nabi sendiri pun sebut umpama kalimah la ilaha illallah. Nabi kata kalimah. Padahal dia bukan semata-mata kalimah, dia ada 4 kalimah itu. Tapi ini dah jadi kebiasaan. Maka bila minni al-kalimah allati uridat ala ammi faraddaha fayalahu najat. Nabi kata siapa-siapa yang terima satu kalimah, siapa-siapa yang terima kalimah yang dibentangkan kepada bapa saudara aku tapi dia tak terima, maka dia akan mendapat kemenangan, kelepasan daripada azab neraka. Itulah la ilaha illallah. Nabi kata kalimah. Dalam usul pun kalimah ni juga boleh kita sebut kepada ayat. La ilaha illallah itu ayat, tapi kita boleh kata kalimah. Tapi dalam konteks biasa kalimah ni melalui perkataan satu-satu, mufrad, satu-satu. Kita kata bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimah itu? Kita tengok lain dia ada 4 kalimah. Kita boleh kata dia 4 kalimah. Kita boleh juga kata dia 5 kalimah. Pasal apa? Pasal ada B itu juga diiktibarkan sebagai kalimah yang mustaqil, independent. B itu makna dengan. Dia kalimah, tapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Itulah kekurangan dia. Dia kalimah juga ada B itu. Dia panggil haraf jar. Nampak? Sebab kalimah ni dia ada 3. Dia ada isim, dia ada fa'il, dia ada haraf. Haraf pun satu kalimah. Jadi bismillahirrahmanirrahim sebenarnya jika dipecah-pecahkan dia adalah 5 kalimah. B, ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nampak? Cuma B tu dia panggil kalimah yang tidak boleh duduk seorang-seorang. Nampak? Dia kena duduk dengan orang lain. Dia panggil haraf jar. Haraf ni dia tak duduk dengan seorang, dia kena duduk dengan perkataan lain. La yadullu ala ma'nan binafsihi. Itu pertakrifan dia dalam usul. Ba ataupun fi ataupun li ataupun ala ataupun ka. Perkataan yang tidak ada makna dengan sendirinya, tapi dia kena duduk orang lain. Kan? Kepada, ada kepada. Seorang kita tahu. Kepada engkau, kepada aku. Dengan, seorang-seorang dengan. Tak ada ayat. Dengan aku, dengan dia dan abang dia. Kerana dia tak hidup seorang. Baik. Pertama B. B itu makna dengan. Kita terjemah dulu bagi faham. Yang kedua isim. Ini faham tak betul. Isim tu makna nama. Maksud kita kalau gila, kita gila isim, gila nama. Dia tak gila nama, gila isim. Saya belajar isim, hu, hi. Zikir dengan isim. Tak ada jadi gila isim. Ayo, nampak baik kena minum. Saya cakap banyak dah tu. Jadi tadi apa tadi? Isim tu mana nama. Ataupun dalam bahasa Melayu yang lebih formal kita panggil kata nama. Kata nama. Allah ataupun juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai Tuhan. Nanti saya beritahu boleh tak dia diterjemah. Allah ni boleh tak kita terjemah sebagai Tuhan? Tak. Kita angel God tu nak terjemah kepada Allah tu lain. Ini Allah diterjemah kepada Tuhan, bukan God terjemah kepada Allah. Ar-Rahman, mana Ar-Rahman? Dalam tafsir dia kata yang tafsir lain kita, dia kata yang Maha Pemurah. Tak apalah kita ikutlah. Nanti dia jelaskan. Ar-Rahim, yang Maha Pengasihani. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Baik, pertama ba dengan. Ba ni rekah dia. Ba ni adalah satu perkataan yang tak boleh duduk sendiri, dia kena duduk dengan orang lain. Dan ba ini ditakrifkan dengan banyak pentakrifan. Salah satunya yang bersesuaian dengan konteks Bismillahirrahmanirrahim. Ba itu ialah dipanggil ba al-isti'anah. Ba itu mana
minta tolong. Bila kita kata bismillah, yani asta'in, bismillah. Itu takdir dia panggil apa? Takdir. Dengan nama Allah, maknanya dengan nama Allah aku meminta pertolongan, tu maknanya. Kita nak makan, kita kata bismillah dengan nama Allah. Sebenarnya dengan nama Allah aku makan. Kita nak berjalan, bismillah, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku berjalan. Kita nak minum, bismillah, kita kata bismillah, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku minum. Itulah makna dia ba isti'an. Ba yang nak menunjukkan bahawa kita hanya minta pertolongan dengan Allah Ta'ala. Itulah khususiyah ba ini di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua terjemah dengan, tapi pentafsiran dia yang dari sudut apa nama? Dipanggil dalalah lafziyah, makna lafaz. Itulah ba tu makna dengan pertolongan. Kemudian ismi. Ismi ni makna nama, ataupun dalam bahasa Melayu dipanggil kata nama. Dan dalam bahasa Arab, kata nama ini, al-ismu ini sebenarnya dia banyak asal usul. Antaranya al-ismu ini menunjukkan kepada alamat. Awak nama siapa? Awak saya Hasan. Dia nama ni sebenarnya dia berasal daripada alamat. Alamat suatu perkara, di mana orang kenal dia melalui alamat itu. Itulah dipanggil dalalah ataupun makna asal usul kebahasaan isim itu. Kadang-kadang semua ulama duk kata isim makna tinggi, benda yang paling tinggi, yang mana kita nampak yang itu je, yang lain kita tak nampak. Jadi bila nama orang dikenali dengan namanya, makna yang paling tinggi orang itu ialah nama. Pasal orang tak tahu. Biasa orang akan kenal nama dulu, baru orang kenal yang lain. Maka dia tinggi. Benda yang lebih tinggi daripada yang lain. Orang mesti kena kenal nama dulu. Kan? Orang nak tanya siapa dia pun orang tanya nama dulu, orang jawab nama dulu. Jadi dalam konteks itu, nama ni mana benda yang paling tinggi. Dia kata al-ulu wa al-irtifaq. Kata orang, kata orang. Tak apa. Isim ni cerita begitu, kata nama. Dengan nama, ismun. Baik, kemudian ismu ni satu. Bahasa Arab ni, saya selip bahasa Arab ni. Kadang-kadang kita nak faham lafaz, kita kena tahu juga lah dari sudut ilmu bahasa Arab sikit banyak lah. Kalau kita tak mendalami nahwu dasar ataupun balagh ataupun yang, jadi kita tahu perkataan Arab ni berbeza dengan perkataan lain. Antaranya ialah dari sudut dipanggil bilangan al-adad, adadiyah, bilangan dia itu tak sama. Arab kalau satu, contoh apa dia? Satu, apa contoh? Kolam lah, ataupun kitab. Kalau satu kitab dia kata kitabun, kitab. Kalau wakaf lah, kalau nak baca bagi-bagi kitabun, sama je kitabun dan kitab, sama je, dia wakaf dengan bagi je. Kitab satu. Kalau dua kitab, kitaban, dia kata dua kitab. Ataupun kitabain, melihat kepada kedudukan dia dalam ayat. Kadang-kadang disebut kitaban, kadang-kadang disebut kitabain, kadang-kadang disebut al-mu'minun, contoh kadang-kadang al-mu'minin, dia adalah begitu. Tapi kita sebut kitaban, dua kitab ataupun kitaban. Kalau tiga kitab lebih, dia kata kutub. Kita satu buku, dua buku lah kita masuk perkataan. Kalau banyak buku, kita kata buku-buku, kita gandakan. Meja-meja, rumah-rumah, kita ganda. Kan? Arab dia tak ada ganda begitu. Kitabun, tak ada. Babun, tak ada. Dia tak ada begitu. Allah Ta'ala, apa dah? Bahasa itu dijadikan satu perkataan lain. Nampak? Dipanggil jamak taksir. Sebab tu salah satu tanda orang tu menguasai bahasa Arab ialah dia menguasai jamak taksir. Nampak? Meja umpamanya. Maktabul satu, kalau banyak makatib. Dinding satu, jidar, kalau banyak judron. Lampu satu, misbah, kalau banyak masabih. Apa lagi? Banyak lah. Nak cerita lah.
Bukan semua perkataan lah, sebahagian perkataan. Bila banyak, dia terus berubah bentuk. Terutama kalau benda itu benda. Kalau manusia tidak begitu sangat. Manusia ni kalau mukmin tu orang, mukminun ramai. Dia ada waw dengan nun atau ya dengan nun. Ini kalau banyak ni benda lah. Benda. Tapi orang pun ada juga. Orang pun ada juga yang bersifat begitu. Seorang perempuan dipanggil imra'ah. Imra'ah. Orang kata mera'ah. Imra'ah kalau seorang. Kalau ramai dia kata nisa. Buah perkataan juga tu, tapi totally different daripada imra'ah kepada nisa. Nisa. Tadi ada juga dia punya rubuk dia tu, katabah, maktabun, makatib. Ada juga rubuk dia tu. Maktab kepada makatib, qalamun kepada aqlam. Ada juga dia punya rubuk yang 3 tu. Ni dia kadang-kadang dia boleh berubah terus. Baik, tak apa. Jadi tadi ismun satu nama dengan nama satu nama. Kalau banyak isman, kalau dua, kalau banyak asma. Kita kata apa nama? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Asma bagi Allah Taala itu nama-nama yang baik. Asma ni jamak, banyak kepada nama. Abu Hurairah, Nabi kata dalam riwayat Muslim ada Abu Hurairah, dia kata inna li apa nama? Inna lillahi yang Allah Taala ada 99 nama tu. Inna lillahi 99 isman mi'ah ghaira wahidah. Allah Taala ada 99 nama. Tapi itu dia tu ismin sebab dia 99 dia punya tak apa. Tapi nak cerita ismun, isman, asma. Mana kata satu, dua, asma tu banyak, nama-nama. Ini satu je, bismillah. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya pemurah. Kemudian Ar-Rahim maknanya penghasilan. Baik. Allah, lagi Allah. Apa makna Allah? Allah ini ada daripada alif, lam, lam, ha. Tidak ada satu huraian kepada makna ataupun perkataan secara harfi. Alif tu apa, lam tu apa, lam tu apa, ha tu apa. Dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi tidak ada. Allah. Tapi ada jugalah sebagai ulama tasawuf, dia memberi makna mengikut huruf. Alif tu dikata ahadiyah, sifat ahadnya Allah. Lam tu dikata jamal, jamal. Jamal tu makna cantik. Lam lagi satu tu dikata kamal, kesempurnaan. Ha tu dikata huwayah. Huwayah ni adalah hakikat. Apa-apa yang bersabit dengan Allah, dia adalah hakikat, dia hakikat. Betul-betul dia. Bukan main-main, betul-betul dia. Itu dia mentafsirkan dari sudut dia punya kepahaman dia. Tapi Allah ini alif lam lam ha, ialah apa dia? Dia panggil ismu alam, ialah kata nama. Bagi siapa? Bagi ismu alamin ala zati al-a'zam, bagi satu zat yang amat agung. Bila sebut Allah, dia adalah satu nama kepada zat yang amat agung. Al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan hak dan kebenaran. Ini salah satu pentakrifan yang saya ambil daripada buku-buku akidah semua yang karangan Syekh Salahuddin Al-Ibadi, Syarif Muhammad Ali As-Salati, dan buku dia At-Tauhid. Tapi sebenarnya pentakrifan ni dia semua tak sama. Ulama ada pentakrifan sendiri. Dalam mentakrifkan sesuatu perkara, ulama kadang-kadang tidak terikat pada ulama lain. Dia takrif sendiri. Bahkan ilmuwan yang terkini pun, dia tengok dalam banyak pentakrifan, kalau dia mentakrif satu perkara, dia mentakrifkan dengan kepahaman dia sendiri. Sebab pentakrifan ni tak ada masalah. Janji dia tak lari daripada prinsip dan konsep benda. Nampak? Satu perkataan kadang-kadang boleh ditakrifkan dengan berpuluh-puluh.
Ulama kita umpamanya takrifkan takwa dengan berpuluh-puluh takwa. Takwa dari sisi Imam Nawawi lain, di sisi Imam Ghazali lain, di sisi Imam ni lain takwa. Pasal apa? So takrif ni dia tak ada masalah sana. Kenapa? Ni kita bagilah satu takrifan. Jadi satu nama yang menunjuk pada zat yang paling agung, yang disembah dengan hak. Kemudian lahul asmaul husna wa sifatul ula. Baginya ada nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi lagi sempurna. Nampak? Itulah sebuah pentafsiran bagi perkataan Allah. Nama bagi Tuhan yang wajib disembah dengan hak. Dia mempunyai sifat-sifatnya dan nama-nama yang tersendiri. Itulah Allah. Sebagai ulama kata Allah ini adalah satu kalimah yang asal, jami, kalimah yang asal, bukan berasal daripada mana-mana kalimah. Dia betul-betul kalimah Allah. Isim jami dia bagi. Dia tak berasal daripada mana-mana kalimah. Sebagai ulama pula kata Allah ini dari isim mustaq. Dia ini adalah perkataan yang berasal daripada ilah. Apa dia ilah? Tuhan. Ilah ni makna Tuhan. Sebab Allah Ta'ala pun sebut banyak dalam Quran perkataan ilah. Ilahu fil ard wa ilahu fis sama'. Allah Ta'ala kata Tuhan di langit, Tuhan di bumi. Jadi banyak. Jadi kata Allah ini daripada perkataan ilah, daripada perkataan ilah. Ilah ni Tuhan. Dia adalah satu perkataan yang berasal daripada ilah, dimasuk alif dengan lam, kemudian ditaifkan, ditasydidkan lam pertengahan. Jadi Allah. Ada satu perkataan lain, ini akhir dia ya. Biasa saya berhenti lepas tengok ni nak berhenti. Kena sampai pukul 9 malam ni. Garu mata pula tu. Baik. Ini akhirnya. Jadi Allah ini satu nama bagi Tuhan yang wajib disembah dengan hak. Baginya nama dan sifat-sifat yang baik yang sudah termaktub dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW, terutama yang sahih-sahih. Sebab dalam bab akidah ni hadis dhaif tidak diiktiraf. Melainkan dalam amalan baru dia boleh digunakan pakai. Dalam akidah tak digunakan. Baik. Pada boleh. Allah tadi kan. Jadi Allah ini sebagai ulama kata perkataan asal, tidak berasal dari mana-mana kali. Dia betul-betul Allah ni perkataannya menurut. Ulama kata tak, Allah ni daripada perkataan ilah, yang ini Tuhan. Masuk alif lam ditarifkan. Nampak? Jadi Allah ini dengan nama Allah. Allah ini Allah lah. Dia juga boleh diterjemahkan dengan nama Tuhan, dengan nama Tuhan. Tapi mesti ditujukan kepada Allah. Batu tengah buku kita tengok Allah ni diterima Tuhan. Dari konsep, satu konsep ataupun satu segi dia dibolehkan. Pasal Allah ini dia ada perkataan ilah Tuhan. Tapi sebaik-baiknya kita jangan terima Tuhan lah. Bila terutama Quran dan hadis Nabi, bila Nabi sebut Allah, kita boleh kata Allah. Melainkan kalau kata manusia lain, barulah kita boleh kata Tuhan. Pasal nak membeza-bezakan. Nampak? Boleh faham tu? Saya mana tahu ada setengah dia terima Tuhan, mana boleh. Sebab Allah ni betul Tuhan. Tapi sebagai itu Allah. Kita kata subhanallah, kita terjemah. Ada semua ulama ilmuwan dia terjemah dengan nama Tuhan yang Maha Suci Tuhan. Kita kata subhanallah, terjemahan dia Maha Suci Tuhan boleh, ataupun Maha Suci Allah boleh. Tapi yang baiknya Maha Suci Allah. Nampak? Ada satu perkataan yang hampir dan dekat dengan Allah dari sudut lafaznya, tapi sungguh berbeza dari sudut syariatnya. Malah kita tak boleh sebut kalimah ini. Yang kadang-kadang kita ni ada sebut juga. Pasal kita tak tahu kan, jahil kan, tak tahu. Apa dia? Perkataan Allah kita lah. Tuan-tuan, hampir sama dengan perkataan Allata. Allata. Tahu Allata? Allata wal Uzza. Dua nama berhala pada zaman dulu. Berhala orang jahiliyah. Satu Allata, satu Al-Uzza. Allata itu mengikut setengah ilmuwan dia kata berasal daripada ta tertutup. Bila kita waqaf dia akan jadi Allah. Allah. Sebab tu dalam Quran Allata semua ta terbuka.
Dia tak boleh kita tulis tertutup. Bila tulis tertutup, kalau kita wakaf, dia akan jadi Allah. Hampir sama dengan Allah. Dan orang kita ni selalu sebut Tuhan ataupun Allah bila cakap dengan orang Cina. Tak, saya mau pergi umrah nanti. Oh, nanti Tuhan Allah ni. Yalah, nanti Tuhan Allah ni. Kita pun sebut Tuhan Allah juga. Jangan, tak boleh. Pertama, Tuhan Allah bagi mereka mungkin tak merujuk kepada Allah Ta'ala yang betul. Yang kedua, perkataan Allah tu sebenarnya berhala zaman jahil. Kita pun pasal nak cakap dengan Cina, dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Kan? Orang Cina dia kan saya cakap, saya dulu tuan-tuan kereta rosak dekat mana tu? Dekat Gerik. Dah maghrib dah tu. Berhenti rosak pula kereta tu dekat tempat gajah makan angin. Mereka sama ni. Kan? Berjam-jam sampai malam tuan, sampai isyak baru orang tarik dekat Tasik Banding atas lagi. Mati dia kena overheat kat situ. Ada apa? Malam raya haji ke tu, gatai nak balik ke sana kan. Lepas tu boleh balik pusing macam dia nak lagi je balik ke sana lah. Habis kereta jahanam kat sana. Tarik kereta, kita berjumpa. Saya berdua dengan abang saya masuklah, senang-senang masuk kereta dia, dah keluarga dia dah ada. Kita terpaksa masuk macam tanding lah kereta. Berhenti di Gerik lah, check in kat situ. Dia punya token tu India. Apa maksud dia daripada mana? Saya daripada sana, kereta dia rosak. Oh, kereta rosak. Tak apa, nanti Tuhan Allah kasih mudah kita. Dia kata Tuhan Allah juga. Kita pun yalah, nanti Tuhan Allah bagi saya mudah, insya-Allah. Kita tak boleh kata Tuhan Allah. Takut-takut menyamai Allah. Itu Allah tawal usaha. Ni kadang-kadang kita nak kata-kata Allah walaupun dengan siapa kita bercakap. Mentang-mentang kita nak cakap dengan orang Cina, kita pun cakap senang Cina. Allah pun jadi Allah. Jadi Allah. Pasal Allah ini sebenarnya nama berhala. Allah tawal usaha. Nampak? Dia biasa berlaku ni orang kita. Pasal nak cakap dengan orang bukan Islam, kita pun slang. Jadi orang bukan Islam dia slang. Yang lain tu slang kita pulang lah, berkati je. Tapi yang Allah ni sebut Allah tu. Tak apa, Tuhan Allah mesti bagi. Kalau boleh jangan dekat Tuhan Allah. Allah mana ada Tuhan? Dia lah Tuhan. Sebut Allah tu boleh. Tak apa, Allah bagi dia senang insya-Allah. Dan Tuhan Allah. Mana ada Tuhan Allah? Allah tu Tuhan tu. Allah mana ada Tuhan lagi? Sebut Allah Ta'ala tu. Tak ada Tuhan Allah, Tuhan Allah tak ada. Itu istilah orang bukan Islam. Tuhan Allah. Istilah kita Allah ataupun Tuhan. Dia tak ada Tuhan Allah. Allah Tuhan. Tak ada. Benda yang sama. Sebut Allah. Nampak? Jadi saya rasa mungkin setakat itu. Kemudian saya akan sebut banyak boleh akan datang nama-nama Allah Ta'ala dan juga sifat Allah Ta'ala secara prinsipnya. Saya bukan nak ajar akidah di sini, tapi prinsip dia apa yang ada dalam prinsip nama dan sifat Allah Ta'ala bahawa dia berbeza Ar-Rahman Ar-Rahim insya-Allah. Boleh? Dah lewat. Siapa pun dah lewat je 8. Rabb. Rabb pun Tuhan juga. Tuhan ni sebenarnya dia ada dua perkataan. Satu Rabb, satu Ilah. Rabb ni kita terjemah dua-dua Tuhan. Sebenarnya bahasa Arab dia makna dia lain. Rabb ni ialah maksud dia adalah Tuhan dari sudut dia kepada kita. Dia menjadikan, dia memberi rezeki daripada dia kepada kita. Kan? Ilah daripada kita kepada dia. Kita kena sembah dia, kita kena memuji dia, kita kena berzikir kepada dia. Itu ilah. Tapi Rabb dan ilah dua-dua Allah Ta'ala. Cuma Rabb ni lebih merujuk pada sifat-sifat dia yang bersabit dengan penciptaan. Ilah Tuhan dia juga, tapi yang bersabit dengan pengibadatan, penyembahan. Sebab tu Allah Ta'ala kata la ilaha illallah. Kita tak boleh juga la rabba illallah, tak boleh. Lagi pula Rabb sebenarnya dari sudut bahasa dia teramat luas penggunaannya berbanding dengan ilah. Suri rumah tuan-tuan. Suri rumah tu orang panggil Rabbatul Bait. Tuhan rumah kalau ikut terjemah lain kita. Sebab Rabb ni dia luas, dia punya kepergunaan berbeza dengan ilah yang mana hanya digunakan kepada dua perkara. Ilah yang betul, itulah berhala atau lain-lain yang berkaitan dengannya, dan ilah yang benar, satu ilah batil, satu ilah hak. Itulah Allah Ta'ala. Nampak? Itu tak boleh tukar. Walaupun dari sudut zahirnya sama,
Tapi dalalah, itu saya sebut dalalah. Dalalah ni makna dia yang kehendak. Setiap perkataan yang ada dalam Quran, dia ada dalalah dia yang tersendiri. Dalalah ni makna dia makna. Kita boleh terjemah makna. Nampak? Sama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Walaupun sebenarnya ada sudut zahir dia sama. Sebab tu bila kita terjemah Pemurah dan Pengasihan ni, sebenarnya bagi saya tak berkena. Sebab dua-dua tu menunjuk pada satu sifat, Rahman. Yang pengasihan itu cuma Rahman ada bentuk pengasihan itu, Rahim ada bentuk pengasihan itu. Nampak? Tapi tak apalah, boleh kita kata dengan Maha Pemurah lagi Maha Pengasihan. Adalah sebab sahabat dia terjemah macam tu. Nampak? Jadi contoh dia begitu. Boleh? Nak doa tak? Doa boleh. Ya Rabb, atau Ya Rabbi, atau Ya Rabbana. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala ketengahkan bila doa Rabbana Rabbana. Pasal yang kita nak minta tu ialah Allah, sesuatu daripada Allah Ta'ala. Maka Rabbana, Rabbana atau Rabbi. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Rabbana ni ramai, Rabbi ni satu, ataupun Rabb saja. Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhan. Ya Rabbi boleh juga, Ya Rabb boleh juga, Ya Rabbana pun boleh juga, ataupun Rabbana saja pun boleh juga, ataupun Rabbi saja boleh. Kita semayang duduk antara dua, Rabbil filli warhamni. Rabbi tu kan tak ada ya pun. Dia boleh kata ya boleh, tak ada ya boleh. Rabbi boleh, Rabbana boleh. Nampak? Boleh ya? Jadi itulah dia punya bentuk. Jadi kita Tabarakallah. Tak apa, itu sifat dia. Setelah disebut nama Allah Ta'ala, kita boleh menyebut nama-namanya. Apa betul sifat-sifatnya? Allah, ada semua ulama kata kita boleh sebut Jalla Jalal. Saya pun ada sebut sekali-sekala Jalla Jalal. Ada juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh. Selepas disebut nama Allah Ta'ala, kita diharuskan menyebut sifat-sifatnya. Umpama Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Apa lagi? Adalah beberapa perkataan yang sering ditulis selepas Allah, ataupun sering dibaca selepas Allah. Lewat yang marah saya ni, marah yang bertanya. Tapi tak apa. Azan mana ni? Semayang Jumaat. Kita masuk masjid, kemudian tengah azan. Kalau boleh tunggu azan habis dulu, jawab azan. Imam Nawawi kata bila azan ataupun apa nama, kita jawab azan, macam kita nak masuk tanda, orang tengah azan, kita jawab azan dulu, baru kita masuk tanda. Mana kata kita mengambil fadilat menjawab azan. Bila kita semayang kan, kecuali kalau tengah semayang kita orang baru azan, kita tengah semayang, tapi orang baru azan, masa tu lepas semayang kita boleh jawab azan pada awal sampai akhir dia boleh tadarus. Walaupun semua ulama kata tak boleh, tapi mana kata boleh kita tadarus, sebab tadi kita tak mampu nak jawab, kita tengah semayang. Tapi kalau kita masuk masjid orang tengah azan, kalau boleh tunggu azan dulu lah, mengambil fadilat menjawab azan. Lagi satu, kita masih belum terkeluar daripada kesunahan tahiyatul masjid, lagi mana kita belum duduk ataupun kita masih belum melakukan perkara-perkara lain. Dalam jangka masa yang lama, kita masuk azan sekejap je, boleh jawab azan. Saya biasa saya akan jawab azan dulu, baru saya akan semayang. Kalau boleh begitu lah. Melainkan kalau kita masuk tu, orang kata apa, tengah semayang baru azan kan, kalau boleh tunggu azan dulu, lepas tu baru kita semayang. Saya ke masjid berapa macam tu. Tapi kalau semayang tu pun tak ada. Cuma kita nak mengambil fadilat jawab azan. Maksudnya kita semayang, kita tak ada jawab azan kan. Bila kita dah habis semayang pun nak jawab, mana tu dah lama dah menghati azan. Dia kalau waktu dekat boleh lah, dia dah lama. Nak tadarus tu dah lama sangat. Boleh. Kalau boleh kita tunggu, jawab azan dulu, doa, baru semayang. Itu yang paling baik lah, setahu saya. Boleh kan? Dua. Jadi saya cakap itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis yang tersebut kabar dan suratul As.